Sekarang kita masuk to the seventh category, kategori ketujuh, iaitu Best Director. Dalam konteks perfilman, Best Director ni adalah individu yang akan direct sesebuah filem. Dia akan menjadi individu yang paling penting dalam cara filem tersebut dirangka dan bagaimana idea tersebut bertukar menjadi realiti. Dalam konteks bola sepak, the Best Director ni kita berikan kepada seorang jurulatih yang berjaya merangka sesuatu yang luar biasa dan menukarkan rangka itu kepada realiti. Kita bukan nak bagi award ni to the best coach yang memenangi segalanya season ni. Sebab coach tu dah menang dah. So, biarlah dia enjoy kemenangan dia. Yeah. Kali ini kita nak bagi penghargaan ni kepada individu-individu yang mungkin dari segi silverware, mungkin mereka tidak memenangi benda-benda yang luar biasa, tetapi idea yang mereka tukar daripada idea ke realiti itu perkara yang menakjubkan. Perkara dalam bola sepak yang kita anggap biasa, yang kita anggap mudah, tapi sebenarnya tidak mudah sama sekali adalah perubahan. Perubahan daripada satu tempat ke satu tempat. Yes. Dan tentunya tempat yang diubah itu adalah tempat yang lebih baik kan. Yep. Kita membawa satu perubahan positif kepada pasukan bola sepak. Entah itu sebelum ni hang berakhir di tempat ke-13 dan musim seterusnya hang berakhir di tempat ke-5, itulah perubahan. Dan itu tidak mudah. Betul. Yes. Terutama sekali di liga-liga yang terlalu kompetitif. Itu adalah satu perkara yang jarang orang bagi kredit. Tapi di anugerah BIL edisi pertama, kita nak bagi kredit. Kita nak bagi kredit. So kita ada 3 nominees. Ya. Satu is Erik ten Hag, ketua jurulatih Ajax Amsterdam, yang selepas 2018-2019, selepas Ajax mara ke semifinal Champions League dan selepas pemain-pemain muda mereka mula berhijrah, Matthias de Ligt ke Juventus, Frankie de Jong ke Barcelona, Donny van de Beek ke Man United, ramai yang mula menjangkakan bahawa skuad Ajax akan mula berpecah belah dan Ajax tidak akan dapat meneruskan momentum tersebut. Tetapi apa yang telah Erik ten Hag lakukan, terutamanya dalam season ni, tidak boleh dinafikan lagi dia seorang jurulatih yang luar biasa. Dengan identiti bola sepak yang ketara, dengan filosofi-filosofi yang jelas dan keputusan-keputusan yang melihat Ajax masih lagi mencabar pasukan-pasukan gergasi di pentas bola sepak Eropah kan. Jadi Erik ten Hag has to be in the list. The second one adalah Ruben Amorim, jurulatih yang masih lagi berkecimpung dalam dunia kejurulatihan. Masih muda. Baru lagi kalau tak silap aku lebih setahun lebih saja. Dan dalam setahun tersebut, dia telah pun memenangi Liga Portugal. Dan Sporting Lisbon membayar 10 juta euros kepada Sporting Braga untuk mendapatkan khidmat Ruben Amorim. Kita juga pernah mencadangkan kepada Manchester United untuk mengambil Ruben Amorim Yes, kan, sebelum mereka menandatangani Ralf Rangnick. Yes, what an incredible manager. Yeah. Dengan identiti bola sepak yang aku rasa dunia bola sepak akan lebih kenali dalam 1-2 tahun yang akan datang. Dia ni rahsia yang akan terbongkar tak lama lagi. Yes, he's a well-kept secret but akan meletup kejap lagi. The third one, mungkin nama yang kurang dikenali orang ramai, tetapi bagi aku incredible man, Christian Streich, ketua jurulatih Freiburg. Dan pemenangnya, Faiz, tanpa membazir sebarang masa, adalah Christian Streich. Christian Streich ni, Faiz, where do we even start? Macam mana kita nak mula describe kenapa Christian Streich? Sejujurnya, aku mula mengenali Christian Streich secara lebih mendalam. Oh, ada lori. Dia orang nak deliver award kita kan macam mana? Lambat ni orang deliver Lambat award lah. kita. Okay, kita sambung dulu. Christian Streich ni sejujurnya, aku mula mengenali beliau awal musim 21-22. Ketika kita diberitahu untuk cover Bundesliga, aku mula melakukan beberapa kajian lah mengenai Bundesliga. Dan Christian Streich sejujurnya di permulaan musim, kita juga ada buat perlawanan Freiburg kan. Di permulaan musim, aku tak menjangkakan masuk musim sejuk, masuk Christmas, pasukan beliau akan berada di tempat ketiga Bundesliga tu, Kish. Dan itu, macam hang pernah cakap kat aku, itu adalah satu big deal. Itu adalah satu perkara yang besar di Jerman. Mereka meraihkan setiap setiap pencapaian tu mereka raihkan. Yep. Siapa yang berada di mana di musim sejuk, siapa yang berada di mana di March nanti, dan siapa yang seterusnya akan menjuarai Bundesliga. Yep. Dan
cara beliau menangani Freiburg ini bagi aku unorthodox tau. Kalau hang tengok komposisi skuad Freiburg, adakah hang akan kata yang Freiburg ni akan berada di tempat ketiga Tidak, Faiz. masuk Christmas? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tetapi ada yang sedikit pesimis yang mengatakan sejak November hari itu aku dah mula pesimis. Bahkan dalam website Bundesliga sendiri pun nada dia sedikit pesimis. Mereka mengatakan yang ini unsustainable. Ini tidak boleh berlaku terlalu lama kerana komposisi skuad dia tidak sekuat pasukan-pasukan yang lain seperti Leverkusen, seperti Hoffenheim, tidak sekuat mereka. Yep. Tetapi setiap perlawanan Freiburg mereka memberikan 110%. Yep. Baik daripada segi taktikal, baik daripada segi teknikal dan semangat juang yang tinggi. Yep. Sehingga kan pada satu masa Freiburg tak silap aku berapa perlawanan tak ada kalah langsung. Tak ada kalah langsung. Christian Streich ni manusia yang luar biasa macam kau katakan, Faiz. Ya. For all those reasons. And even more so jika kita mengambil kira bahawa dia adalah Mr. Freiburg. Dia menjadi sebahagian daripada kelab Freiburg ni dah lama, Faiz. Lama. Dia Lama menjadi sekali. jurulatih, kalau tak silap aku dah hampir 20 tahun. Pelbagai peringkat umur dia dah pernah menjadi jurulatih. Dan dia completely embody the Freiburg spirit. And the incredible part about this, Faiz, Freiburg ni adalah satu kampung yang sangat kecil. Dalam konteks bola sepak dunia, Freiburg ni adalah satu lokasi yang kecil, tidak besar pun. Tidak mempunyai fanbase Besar. sebesar pasukan-pasukan lain. Bajet tak besar. Bajet tak besar. In fact, bajet dia sangat kecil. Antara yang terkecil di antara yang Bundesliga. terkecil di Bundesliga, antara yang paling kecil di Eropah. Dan Freiburg ni adalah pasukan yang setiap musim akan lebih bergantung kepada signing-signing yang free ataupun signing-signing secara pinjaman. Tidak ada pembelian yang melibatkan jumlah wang yang tinggi apabila kita berborak tentang Freiburg ni kan. Apatah lagi pemain bintang kan. Apatah lagi pemain bintang. Papi Cisse yang suatu ketika dahulu membintangi Newcastle United adalah pemain yang dibeli oleh Newcastle daripada Freiburg. Dan Freiburg pula mendapatkan khidmatnya dengan nilai yang sangat rendah, kalau tak silap aku sangat rendah ataupun free daripada Liga Perancis. Dan itu adalah contoh bisnes-bisnes yang akan sentiasa dikendalikan oleh kelab seperti Freiburg. Dan Christian Streich is at the heart of it. Dia adalah jurulatih yang mengingatkan aku kepada Arsene Wenger. Kau tahu kenapa? Sebab Arsene Wenger, masa dia dekat Arsenal, dia adalah seorang jurulatih yang terlibat dalam segala proses kelab. Bukan saja melatih pasukan, dia terlibat dalam konsultansi untuk pembinaan stadium, dia terlibat dalam crafting the culture around the club, dalam pembangunan akademi, dari segi makanan yang disediakan, dari segi facilities yang ada, semua elemen berbeza yang ada dalam sebuah kelab bola sepak. Arsene Wenger terlibat dalam perkara tersebut. Mendapat sentuhan Sentuhan tersebut. Jadi itu yang orang mengenali dia sebagai Mr. Arsenal. Dan Christian Streich adalah the same thing untuk Freiburg. Sentuhan dia ada dalam semua aspek pengurusan kelab Freiburg sehingga melihat mereka mempunyai satu dinamik yang luar biasa. Dan macam kau cakap tadi, sekarang ni kita dekat halfway point Bundesliga and mereka berada di tangga ketiga. And let me tell you, Faiz, di Bundesliga ada sesuatu perkara yang dikenali sebagai the Winter Champions. Dalam bahasa Jerman, something Meister, aku tak ingat exactly apa. Tapi the Winter Champions adalah anugerah julukan yang diberikan kepada pasukan yang berada di kedudukan pertama ketika Liga Bundesliga tu mengambil winter break. Dan perkara ni adalah besar. Secara macam di Premier League, diraikan macam di Premier League, halfway point hang kedudukan pertama tak ada apa pun. Tapi di Bundesliga secara tradisi, at halfway point kedudukan liga tu akan diraikan. Dan Freiburg untuk berada di tempat ketiga at the halfway point is an incredible feat. And macam kau cakap, nada pesimism tu dari awal sampai pertengahan liga tu sentiasa mengelilingi Freiburg. Ramai yang akan sentiasa cakap, alah Freiburg ni awal-awal power, tapi last-last nanti kecundang lah. But at this point mereka masih konsisten. Tempat ketiga, Faiz. And if anything Faiz, dengan bajet yang diorang ada, dengan konsistensi yang ditunjukkan oleh Freiburg, terutamanya di bawah Christian Streich, if anything, dalam satu musim Bundesliga di mana pergerakan jurulatih itu sangat besar dan banyak kelab melalui perubahan-perubahan berskala besar, keluar masuk ini adalah peluang terbaik untuk Freiburg menamatkan kempen mereka di tempat keempat. And the other exceptional thing about Christian Streich adalah he is a crowd activator. Macam kadang-kadang kita tengok Jurgen Klopp. Jurgen Klopp is not just great because of identity tactical dia. Jurgen Klopp ni luar biasa sebab
dia tahu embody the values of a club. Dia tahu menjadi lambang identiti klub tersebut. Dia akan activate the crowd. Dia adalah seorang jurulatih yang sentiasa animated di tepi padang, yang sentiasa menggerakkan tangan, yang sentiasa encourage the crowd untuk lebih kuat. Kerana dia percaya bahawa simbiosis di antara kelab dan penyokong itu penting untuk sesebuah kelab menjadi luar biasa. Dan Christian Strike berpegang kepada prinsipal yang sama. Ada satu perkara yang ditanya oleh jurnalis Jerman di salah satu sidang media pasukan Freiburg. Mereka menanyakan hal bajet kepada Christian Streich. Dan aku suka jawapan dia, salah satu jawapan dia. Jawapan dia ialah budget is blown out of proportion dalam bola sepak. Bajet ini adalah satu perkara yang penting tetapi tidak sebegitu penting seperti mana yang orang jangkakan. Kerana apa dia kata? Minit 1 sampai 90 itulah yang akan menentukan segala-galanya. Letak bajet 250 juta pun, kalau hang tak boleh nak manage 250 juta tu dengan cemerlang, hang takkan ke mana-mana. Betul? Dan dia menekankan the art of ruling a club, of leading a club. Yang mana seni tersebut semakin pupus sekarang ni. Betul. Kerana semua orang ada tugas spesifik masing-masing. Correct. Ada technical director, ada nutritionist, ada sekarang ni club bahkan ada psikologis sendiri pun. Kerana mereka menitik beratkan faktor psikologi pemain kan. Tetapi seperti mana Arsene Wenger di Arsenal yang orang cakap tadi, Christian Streich juga punya sentuhan di setiap department di Freiburg. Dan itu adalah seni yang aku anggap semakin hilang, tetapi pada masa yang sama aku teruja untuk tengok yang ia masih lagi hidup di Freiburg. Di Freiburg. Jadi the best director of 2021 lah. Ya. Freiburg mungkin tidak memenangi sebarang piala, Tetapi kita nak apa bagi. yang dilakukan oleh Christian Streich di Freiburg dengan resources yang sangat limited, sangat minimal, perubahan yang dibawa oleh Streich sepanjang beberapa tahun lepas, dan khususnya tahun ni bola sepak yang dimainkan oleh Freiburg yang melihat mereka berada di tangga ketiga di pertengahan kempen Bundesliga adalah perkara yang kita tidak boleh tolak tepi. Bola sepak ni bukan pasal piala je, Faiz. Ya. Bola sepak, piala bukan segalanya. Jadi best director untuk tahun ni kita berikan penghargaan tersebut kepada Christian Christian Streich. Streich.